Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam pagi kepada sesiapa yang menonton video ini. Dan aku nak cakap seperti korang baca tajuk tu, ialah pengalaman aku dekat Tamhidi USIM ya. Tanpa membuang masa dengan aku membebel, jom kita tengok, okay? Seperti tajuk ialah pengalaman aku masa dekat Tamhidi USIM, dan aku adalah batch Tamhidi USIM yang 2021. Okay, pengalaman aku lah aku cerita disebabkan masa first aku masuk Tamhidi USIM ni, kita orang diduga dengan COVID-19 ya, COVID-19. Masa tu kes masih lagi biasa-biasa, bukan macam sekarang dah 13,000, 11,000 nak pergi mana rakyat Malaysia. Kita adalah nanti kalau aku cakap banyak nanti cakap membebel pula kan. So, kita teruskan je lah. Okay, pengalaman aku kan, first bila aku sampai dekat bila aku dapat surat tawaran USIM tu, mestilah aku happy. Happy sebab aku memang dah lama dah nak masuk USIM tu, daripada yalah macam masa kita SPM kan. Sebelum SPM, cikgu aku ada tanya, cikgu Fazila, dia tanya aku, "Atika, awak nak masuk apa taklah. Atika, uni nanti awak nak masuk apa?" Lepas tu cakap lah, "Saya nak masuk Tamhidi USIM, cikgu." Lepas tu cikgu, maksudnya korang memang kena ada target lah. Masa korang SPM tu, korang dah ada target je, korang nak masuk apa, apa. Macam aku memang dah target, aku nak masuk Tamhidi USIM. Dan aku bersyukur aku dapat, sebab aku memang UPU, aku memang letak Tamhidi USIM tu yang pertama sekali. Sebab apa? Tak tahu, sebab aku memang aku nak. Sebab apa lagi, memang aku nak lah. Aduh. Okay, tak adalah. Okay, teruskan. Okay, aku ceritalah pengalaman aku bila dah pergi sana kan. Aku dapat college, kita orang di okay. Aku tak tahu dah cerita daripada mana. Okay, aku cerita dengan korang lah kan. Okay, dia start macam ni. First, kita orang dapat surat untuk pergi ke kolej kediaman. Pergi kat kolej kediaman tu, okay, kolej kediaman yang kita orang dapat adalah kolej kediaman Nilam Court yang terletak di Nilai, di Bandar Baru Nilai. Siapa yang tak tahu kolej kediaman tu macam mana, nanti aku tunjuk kat korang. Korang akan tengok kolej kediaman kita orang. Dia memang cantik, memang besar. Dan aku baru tahu masa aku nak pergi kolej tu, aku baru tahu yang kita orang ni, kita ada taklimat tau sebelum pergi kolej tu. Seminggu adalah kita orang punya taklimat. Sepatutnya kita orang ada orientasi, tapi sebabkan COVID masa tu, kita orang orientasi online saja. So aku dengan taklimat waktu tu, dia cakap yang kita orang ni Tamhidi yang paling ramai sekali diambil, iaitu dalam anggaran 1,000 lebih macam tu. So macam wah ramai, so aku ramai kawan lah kiranya kan. Oh my god, wow. Ya, kolej kediaman Nilam Court ni dia kedudukan dia kat luar USIM. So mula aku ingatkan dalam USIM lah kan, sebab aku macam excited gila lah boleh pergi USIM. Dan ramai juga yang salah pergi, dia pergi USIM, sedangkan kolej kediaman Nilam Court ni bukan dalam USIM. So korang boleh tengok kolej kediaman Nilam Court ni, okay, untuk korang pergi USIM daripada kolej kediaman Nilam Court ni, ataupun pendek kata KKNC, daripada KKNC ke USIM korang kena naik bas selama 15 minit, okey? Kalau tidak kalau tak dapat naik bas, korang boleh naik Prebet. Prebet ni apa? Prebet ni kenderaan yang disediakan kenderaan apa orang panggil? Kenderaan tambang. Kan? Macam taksi lah. Macam Grab. Prebet ni macam Grab, tapi Prebet ni dihandle oleh pelajar-pelajar USIM. Maksudnya senior-senior kita yang bawa kereta tu. So lebih selamat lah. Prebet pun lebih murah lah. Macam tu bezanya Prebet dengan Grab. Sebab KKNC ni sangat jauh daripada USIM. Taklah jauh sangat, 15 minit. So kalau naik Prebet tu dalam RM10. Macam tu lah. So better korang naik ramai-ramai yang kawan. So boleh bagi-bagikan. Okay. Okay. Pengalaman aku duduk dekat KKNC. KKNC ni bagi aku seronok lah. Sebab KKNC ni besar. Lepas tu dia macam rumah-rumah. Dia bukan duduk dalam bilik yang macam
asrama, korang masuk lepas tu bilik tak. Dia macam rumah biasa. So korang rasa macam korang dah besar lah duduk kat dalam rumah. Sebab dia punya bangunan tu macam bangunan pangsapuri ataupun rumah flat. Macam tu. Tapi aku rasa pangsapuri kot sebab dia bilik-bilik. Kalau rumah flat kan dia macam memanjang. Macam tu masa sesuatu kan. Tapi kalau pangsapuri kan tak kisahlah. Tapi dia macam kuartus guru pun ada. Kalau korang pernah pergi kuartus guru yang naik-naik tingkat tinggi tu. Macam tu lah lebih kurang. Dan dia selesa sangat sebab ada ruang tamu, ada bilik air. Ada 2 bilik air. Ada 3 bilik dalam satu rumah tu. Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, bilik ketiga. So bilik pertama tu dia ada 4, dia sepatutnya 4 orang tapi sebabkan COVID kan, kita kan belajar dekat itulah pengalaman aku. Susah nak cerita. Sebabkan COVID, kita orang macam banyak jugalah terpaksa belajar online, terpaksa tak boleh keluar sana, tak boleh keluar sini sebab nak jaga keselamatan, jaga kesihatan. So masa aku pergi sambung. Masa sampai dekat KKNC juga, kita orang kena lakukan kuarantin selama 2 minggu. Baru kita orang boleh keluar macam biasa. Sebab masa tu COVID masih tak naik lagi. Habis 2 minggu tu kita orang dah ada kelas face to face. And masa 2 minggu tu juga kita orang dah boleh keluar pergi bandar. Naik kenderaan awam lah. Boleh order Grab or Prebet macam aku cakap tadi. So kita orang biasanya budak Tamhidi dia akan Aeon Mall lah tempat paling famous sebab Aeon Mall kan dalam tu ada macam-macam makanan. Aku rindu Tea Life sebab sedap. Tak tahulah, aku rasa Tea Life, Roti Boy, tu je. Itu je aku nak cakap pasal Aeon. Aku memang rindu sangat nak pergi sana balik tapi tak boleh pergi, so aku kena stay at home. Dekat KKNC ni bukan tu je ada. Kat sana dia ada sediakan perkhidmatan Dobi. Korang boleh pergi Dobi untuk basuh baju. Bayar RM3 untuk 1 kali mesin. Lepas tu dia ada pengering. Nak keringkan dia pun RM3 juga untuk sekali mesin. Tips untuk korang nak guna pengering baju kat mesin Dobi tu, korang kena pastikan dia punya penapis tu bersih. Kalau tak bersih, korang kering lah. Banyak kali pun guna tu, memanglah tak kering-kering baju korang tu. So, pastikan pembersih dia punya penapis tu bersih. Baru korang boleh keringkan. KNC ada kafe. So, korang kalau nak makan, korang tak boleh masak tau kat rumah. Tu adalah perkakas elektrik yang tak dibenarkan, iaitu perkakas memasak ya. Tak dibenarkan. Korang tak boleh masak kat situ kecuali Maggi yang direbus dengan water heater. Yang lain kalau kau nak buat periuk, nak buat kuali, jangan, tak boleh. Okay? Sangatlah dilarang. So, sebab korang kena makan kat kafe. So, makanan kat kafe pun Alhamdulillah murah dan sedap. Ada ikan keli, ada daging, ada macam-macam lah. Ada ayam goreng yang sangat murah. So, korang boleh makan. Kalau korang rasa korang nak jimat, boleh pergi kat kedai Mak Jah. Sebab kedai Mak Jah paling awesome. Paling sedap dan murah lah bagi aku. Aku memang suka makan Mak Jah. Biasalah Mak Jah buka kedai. Lepas tu, aku nak cerita pasal pembelajaran online. Okay. Untuk ada orang kata, korang pergi ke KNC belajar macam mana? Sebab kita kan pergi sana untuk belajar. So, disebabkan pandemik COVID tu, kita orang kena belajar secara online ya. Belajar secara online ni bagi aku okey lah. Sebab aku, kalau kat sana, ramai yang nak pergi ke KNC tu. Macam student USIM yang dah dari rumah nak pergi ke KNC, better duduk kat KNC ke sebab suasana belajar. Kat sana kita akan rasa suasana belajar lah sebab kita ada kawan-kawan yang boleh belajar sama-sama dengan kita. Lepas tu wifi kat sana pun laju. Alhamdulillah aku dapat wifi laju. Ada satu kawan aku wifi dia slow. Tapi bagi aku rasa laju je sebab aku selalu tengok cerita ke apa. Kita akan kat sana wifi lah, so senang lah. Macam aku yang dulu kat kawasan penalaman ni, bagi aku macam susah sikit untuk akses internet untuk kelas online ni. So, untuk korang ada masalah macam tu, pergilah sana, okay. Untuk wifi sana sangat laju. Ada orang tanya aku, pergi sana berkumpul ramai-ramai kat KKNC tu,
belajar online juga ke? Kita orang memang belajar online kat sana, menghadap laptop, belajar sama, tapi best sebab kalau korang ada lab report ke, korang ada apa-apa ke, tak faham ke, ada kerja berkumpulan ke, korang boleh jumpa classmate, korang boleh kenal siapa classmate korang, korang boleh kenal siapa classmate korang boleh berkenalan lah sebab habis je 2 minggu kita orang punya isolasi kuarantin tu, kita orang terus pergi ke USIM. Macam korang tak vlog aku tu kan, first time aku pergi USIM. Lepas tu aku lupa cerita pasal medical check up. Medical check up tu macam biasalah, korang pergi ke klinik pakar USIM. Jalan tu nanti korang pergi sana korang tahulah kan. So untuk aku rasa lepas tu aku dapat pergi USIM. Pengalaman pergi USIM tu memang menakjubkan lah bagi aku. Aku rasa macam wow, besarnya. Sebab abang aku kata USIM ni sangat besar ya guys. Sangat-sangat besar. Dan bila aku dapat pergi tu aku rasa ya Allah besarnya, ya ampun. Sangat. Dan aku dapat rasa pergi masuk lab test. Untuk budak sains, physical or budak medik, kita kena ada lab coat ya. Untuk lab coat, korang pastikan korang beli lab coat dengan betul ya. Sebab pengalaman aku tersalah beli lab coat. Korang tahu tak aku punya perasaan nak menangis sebab aku tersalah beli lab coat. Lab coat aku perempuan kan, so aku tersalah beli saiz XL lelaki. So bayangkanlah cutting lelaki yang perempuan lain. Aku ingatkan aku beli XL perempuan sebab perempuan kalau XL dia ada macam cutting sikit, so aku nak yang besar sikit, so aku ambil XL perempuan. Tapi sebenarnya aku salah tekan SL lelaki. So aku dapat baju aku SL lelaki. Dah satu cerita hal pula, aku kena cari kedai untuk alter lah baju tu. Dah aku bazir kat situ. So korang nanti kalau beli lab coat, beli yang betul-betul, okay? Lab coat kat sana kena lengan panjang, okay? Masa tu kita orang boleh pergi USIM dan aku sangat excited. Pusat Tamhidi tu ya Allah memang sangat besar. Tadi aku dah jawab kan, ada yang tanya memang kalau nak pergi Pusat Tamhidi tu memang kena naik transport ke? Memang kena naik bas ke? Ya Allah, memang kena naik bas guys. Sebab jauh, 15 minit. Daripada KKNC tu nak pergi Pusat Tamhidi memang kita orang naik bas. Selalu berebut bas tu benda perkara biasa. Tapi kita orang ni kan matang, so beratur dulu sebelum naik bas. Nak balik tu barulah berebut, okay? Memang bijak. Wait a minute. Who are you? Ada yang tanya kat KKNC, dekat Tamhidi tu ada aircon ke? Yep, ada aircon guys. Aircon dia sangat sejuk. Untuk student Tamhidi, tak semua kelas kita dekat pusat Tamhidi punya tempat. Faham tak? Macam kalau kelas tutorial memang kita punya tempat memang dekat bilik tutorial dekat pusat Tamhidi. Tapi kalau ada certain kelas dia kata dekat FSU. So tu maksudnya dekat fakulti FSU. Maksudnya korang tak semestinya kelas tu dekat pusat Tamhidi. Maybe korang kena bergerak-gerak. Macam tu. Macam sebelum ni kita orang ada yang sesat cari mana bilik ni sebab tak pernah pergi kan. So aku nak cerita sikit lah pengalaman aku sesat weh. Satu kelas, biasalah kita kan kelas online kan. Dia macam ni tau, kelas kita orang waktu tu kelas online campur dengan kelas berjalan. Kan? Maksud aku, kita orang masa tu ialah kelas online campur dengan kelas fizikal. So bila kelas online, kita kena cari satu bilik yang kita boleh online kat situ. So masa tu, cerita dia, pagi tu kita orang ada lab test. After lab test tu, kita orang punya kelas full online. So kita kena cari satu tempat yang kita orang boleh online. Tak kisahlah korang boleh je bawa laptop or korang pakai phone pun tak apa untuk kelas online, suka hati, mana lagi mudah. Kalau bawa laptop kan macam cerewet sikit kan. Memang korang kena jaga betul-betul kan. Takut nanti kan ada orang curi ke, memang kena jagalah barang-barang peribadi macam tu kan. So kalau bawa phone kan kecil. So masa tu aku carilah perpustakaan. Ya Allah, sekarang aku dah faham dah perkataan bila abang aku cakap USIM tu sangat-sangat besar. Masa tu aku carilah perpustakaan. Masa tu tunggu kawan aku, dia pergi surau dekat PQS, fakulti PQS. Lepas tu dah pergi situ, kita orang daripada fakulti PQS tu nak pergi library lah kan. Lepas tu tak tahu library tu kat mana. Kita orang Google dulu. Bila kita orang buka Google tu, Google Maps tu, dia cakap kat kita orang pusing satu fakulti
PQS tu. Ya Allah, kita pergi tawaf sekali. Lepas tu kita orang pun, ya Allah, jalan ke sana lah. Kita tengok balik, oh kat sana lah library. Lepas tu kita pun berjalan pergi ke library. Bila dah sampai bila dah berjalan tu, bila korang dah berjalan, selain daripada pusat Tamhidi tu, mesti korang tengok banyak ni bangunan. Mana satu library ni? Ingat ke yang ni library? Bukan juga. Ingat ke ni library? Ni bukan juga. Ingat ke ni library? Tu library. Pun bukan. Rupanya library jauh di atas bukit guys. Library jauh di atas bukit, dekat dengan masjid. So korang jangan ikut aku lah. Masa kita orang dah lah panas. Lepas tu kita orang pun penat berjalan masa pagi. Akhirnya jumpa pun library. Masa tu macam, oh ni ke library yang besar tu. Tapi memang cantik gila dalam library. Ya Allah, cantik gila. One thing yang aku suka masa aku pergi USIM ni, masuk je sana, aku rasa bila aku dah explore kan, aku rasa kat USIM ni banyak gila tempat menarik untuk korang photoshoot. Untuk orang yang minat OOTD, orang yang suka ambil gambar, ya Allah, banyak gila tempat yang cantik yang korang boleh ambil gambar kat sana. Ya Allah, aku suka gila. Masuk library, korang jangan lupa bawa kad matrik. Kalau tak ada kad matrik, tak boleh masuk library. So, memang korang ada layout lah kan nanti. Tahu lah layout tu yang macam gantung kat leher tu. Lepas tu tak letak kad matrik kat situ. So, kalau korang setiap pakai layout tu, adalah kad matrik korang kan. So, bila nak masuk library tu, korang tak boleh bawa beg besar-besar. Bila bawa beg besar-besar, nanti pekerja library tu akan suruh korang tukar beg tu pakai beg yang dia sediakan, iaitu beg tangan. So, korang akan masukkan barang dalam beg tangan tu, barang-barang korang. Okay? Dan pengalaman masuk ke Tamhidi ni memang best gila. Macam waktu SEM 1, okay, untuk pengetahuan korang, masa kita kat KKNC ni, SEM 1 korang duduk rumah lain dan SEM 2 korang kena duduk kat rumah lain. Nah, dia berlain-lain. Dia orang takkan bagi kita duduk satu rumah yang sama. Dalam SEM 1 dengan SEM 2, dia orang tak akan bagi kita duduk rumah sama. Dia orang akan pecahkan dan mula-mula kita akan macam merungut. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Tapi tak. Bagi aku macam, mula-mula je aku rasa macam merungut. Lama-lama aku rasa macam, best. Sebab aku jumpa kawan-kawan baru. Aku tak duduk dalam sekelompok yang sama. Faham tak? Masa SEM 1, aku duduk dekat blok D. Masa tu, aku hanya menghadap hutan. Blok aku hanya menghadap hutan. So, aku nampak hutan. Dan aku duduk dekat tingkat 4. Masa aku SEM 2, aku duduk dekat blok B. Blok B ni belakang kafe. So, aku bau makanan-makanan kafe tu memang bau lah daripada blok aku. Dan aku duduk dekat tingkat 5 ya guys. Tingkat 5 dan aku nampak best gila. Aku dah nampak macam pemandangan cantik. Bila aku buka tingkap rumah tu, aku rasa wah, cantiknya pemandangan. Dan masa aku SEM 2 aku dapat bilik seorang. Dan masa SEM 1 aku dapat bilik 2 orang. Dengan kawan aku, Fatihah. Ni kawan sekolah aku dulu, okay? Aku dengan dia memang kita memang rapat lah. Belajar dekat USIM ni seronok. Dan tak ada yang mengecewakan aku setakat ni. Masa nak dekat final SEM 1 tu, kita orang dibenarkan untuk pulang ke rumah. Sebab masa tu dah tak ada kelas fizikal. Maksudnya semuanya kelas online. Sebab masa tu kes COVID dah makin naik semula. So dia tak ada kelas fizikal. Risau kan sebab COVID. So memang kita orang kelas online fully lah sampai final. Jadi ada student nak balik semua tu. Memang USIM benarkan untuk kita orang balik. So untuk aku ada juga yang stay. Yang stay ni untuk yang ada masalah problem internet ke ataupun ikutlah siapa nak stay, siapa nak balik. So aku stay masa SEM 1 aku stay sampai habis final. Masa tu memang tak ramai pun orang, ramai je dah balik. So memang macam scary sikit. Aku pernah terkunci kat luar. Masa tu aku takut gila terkunci. Sebab kawan aku kunci awal sangat rumah. Okay, masa SEM 2 ni pula, untuk pengetahuan korang, kan masa tu COVID tengah naik, masa tu tengah PKP, tapi kita orang kena balik ke KKNC. Sebenarnya kalau ikutkan, diorang kata tak perlu balik tak apa, tapi sebab kita orang ada kelas fizikal, iaitu ada lab test dengan MUIK. Pihak UC memang suruh kita orang balik. So kita orang memang balik ke KKNC balik untuk SEM 2. And masa kat sana kita orang balik semua untuk SEM 2 and kita orang jalani macam biasa lah. Bila first masuk KKNC, korang kena isolasi dulu 2 minggu, lepas tu baru boleh keluar. Masa tu lah 2 minggu tu lah korang mengenali siapa housemate korang. Memang have fun gila. Aku suka gila. Kita orang main TikTok lah, kita orang buat apa-apa je lah untuk hilangkan stres. Dan masa 2 minggu tu pun kita orang dah start kelas online. So memang belajar kelas online je lah kan. Kita orang kan kena balik sebab ada MUIK kan. So
habis je murid, kita orang dibenarkan pulang ke rumah. Okay, untuk cerita pasal murid ni, kita orang pun habis murid tu 10 hari bulan 4. Kita orang dibenarkan untuk pulang ke rumah. Masa tu juga ialah nak dekat Ramadan dah. So, ada yang kata, kalau kita balik, ada yang kata kena, sebab kan aku ada masalah internet. So, aku fikir, aku tak boleh balik lah sebab aku nak internet lah, macam tu lah. Tapi masa tu, pengurusan Azan memang sangat baik. So, dia kata, korang boleh balik rumah untuk awal Ramadan, berpuasa dengan family. Lepas raya boleh balik KKNC macam tu. Masa tu COVID masih tak naik dengan angka yang sangat teruk. Masih lagi sikit lah. Taklah sikit, bingung juga. Masa tu. Sebab aku nak balik semula lepas raya. Ceritanya macam tu lah. Lepas tu nak balik raya tu, tiba-tiba COVID dah naik turun. Lepas tu PKP. Lepas tu ada masalah. Lepas tu lockdown. Aku dah tak boleh balik KKNC balik. So aku final sem dulu kat rumah. Dan aku terpaksa harungi internet dan hari-hari kelas online internet yang bermasalah. Nak presentation pun masalah internet. Ya Allah, Tuhan je tahu. Akhirnya aku dah habis dah Tamhidi ya. Aku dah habis Tamhidi. Okay, dan cerita aku untuk hari ni. So, untuk korang yang nak tahu cerita dan pengalaman aku lebih lanjut, korang boleh komen kat bawah. Sebab aku rasa ada je yang aku terlepas pandang untuk bercerita dengan korang. So, kita boleh buat part 2 kot untuk story-story movie aku. Sebab aku rasa aku dah list, tapi aku rasa macam aku ada tertinggal-tinggal. Korang tak tahu tapi korang nak tahu. Korang boleh komen kat bawah, okay? So, thank you for watching. Jangan lupa like, share and subscribe, okay? Jumpa korang untuk next video. Thank you.